Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua, berkenaan dengan satu video yang saya ulas semalam, di antara makcik yang dikatakan nyanyuk, takfiri dan juga tabayun. Ramai juga di kalangan penyokong parti PAS ini yang mula membangkitkan isu tabayun. Pertama, saya nak ulas, saya bukan musuh kalian. Apabila saya memberikan teguran, saya adalah seorang rakyat Malaysia yang ingin mengharapkan kebaikan daripada semua parti yang ada di dalam negara kita. Dan saya melihat parti PAS merupakan parti yang mempunyai sokongan yang terkuat pada waktu ini dan mempunyai jentera yang sangat baik. Dan saya juga bersetuju dengan banyak polisi yang dilakukan oleh kerajaan PAS yang sedang memerintah di negeri Perlis sekarang ini, seperti tidak memperbaharui lesen judi. Jadi jangan ingat sekali-kali saya adalah musuh kalian, bahkan saya inginkan kebaikan daripada kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan isu takfiri, kita semua setuju kita tidak suka untuk mengkafirkan orang tanpa ada hujah, tanpa ditegakkan hujah dan alasan yang betul-betul kukuh. Jadi apabila ada isu-isu yang melibatkan pengkafiran secara tidak berdisiplin, kita perlu menentangnya. Dan saya yakin dan percaya pimpinan PAS sekarang ini yang berada dalam Perikatan Nasional juga tidak mengkafirkan mana-mana parti yang lain tanpa hujah. Bahkan PAS sebelum ini pun pernah melakukan hubungan ataupun gagasan muafakat nasional yang berteraskan kepada perpaduan ummah. Jadi jelas menunjukkan PAS tidak mengkafirkan UMNO secara mutlak. Baik, kita pergi kepada isu tabayun. Tabayun ini bermakna kita menyiasat dan menyemak adakah kalam yang kita nak sandarkan pada seseorang itu benar ataupun tidak. Secara dasarnya memang makcik itu menyebutkan perkataan tersebut. Jadi jelas saya tidak melakukan apa-apa penipuan ataupun pembohongan ataupun menyandarkan sesuatu bukan pada penuturnya, kerana memang makcik itu menyebutkan perkataan tersebut. Cuma ada yang mengatakan makcik tersebut nyanyuk. Zahir daripada perkataan makcik ini nampak seperti maklumatnya tersusun di dalam otak beliau, dan seolah-olah maklumat tersebut tidak terhasil daripada sifat nyanyuk beliau. Kenapa? Disebutkan tentang perkataan kafir, disebutkan perkataan UMNO, disebutkan perkataan kitab besar, disebutkan perkataan sekular dan juga asabiyah. Ini bukan hasil daripada sifat nyanyuk, seolah-olah ini adalah maklumat yang diterima sebelum daripada nyanyuk. Jadi seolah-olah ada doktrin sebelum daripada dia nyanyuk. Ini yang kita perlu bantah. Walaupun makcik ini jika benar dia nyanyuk, dia diberikan uzur, tetapi perkataan dia adalah perkataan yang tidak benar. Dia dimaafkan kerana nyanyuk, tetapi perkataannya itu adalah perkataan yang sangat bahaya. Bahkan saya sendiri mempunyai pengalaman ketika pergi ke satu markas di sebuah negeri berceramah, dan seorang pakcik mengkafirkan UMNO secara mutlak, dengan bangganya mengkafirkan. Tetapi bila saya sebutkan adakah dia mempunyai keluarga yang suami dan isteri mempunyai parti yang berbeza, ada tak suaminya ataupun isterinya yang menyokong UMNO dan seorang lagi menyokong PAS, dia kata ada. Jadi saya katakan, kalau begitu adakah perlu untuk dipisahkan kerana seorang telah menjadi kafir? Sanggupkah untuk apabila salah seorang meninggal, yang menyokong UMNO itu meninggal, kita tanam dia bukan di perkuburan orang Islam? Adakah harta pusakanya tidak dibedakan kerana dia telah menjadi kafir? Jadi pakcik ini mula berfikir. Jadi jangan kita cuba nafikan, kerana isu kafir mengkafir ini sememangnya ada. Mungkin pimpinan PAS menentangnya, tetapi perlu kepada penegasan yang jelas untuk kita menentang perbuatan takfiri ini secara jelas. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Kita jumpa di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.